بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 41, baris yang ketiga daripada bawah. Mana orang perempuan siapa ada suara? Siapa ada? Ha? Siapa suara? Tak ada speaker. Speaker tak ada, begitulah. Dia punya bilik tu dikunci, tak ada speaker. Ada ni, tapi tak ada ni, tak buka. Tak, ke macam mana? Ke mari dinding ke depan? Nampak? Mari dinding ke depan. Ke depan dua pintu kan untuk orang perempuan, dua pintu untuk orang lelaki. Yang depan tu biar ngam-ngam itu apa dah dengar rak. Sama tetang ngerak. Sama tetang dengar rak. Dipaksa pula boleh. Pipas ada Ini jalan dulu lagi. Jadi kita Pati Paridah, surat 41, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama, sidik. Sidqun. Sidik. Itu yang pertama daripada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Erti sidik, benar sekalian perkataan mereka itu Rasul. Dan makna benar itu, makna sidik itu berbetulan dengan hak sebenar. Apa suara? Ada. Jadi sifat yang pertama yang wajib bagi segala Rasul, wajib pada akal. Wajib pada akal. Rasul bersifat dengan 4 sifat. Yang pertama daripada 4 sifat. Ini atas Rasul. Atas Nabi, wajib pada akalnya. Nabi bersifat dengan sifat sidik
dan amanah. Ini wajib pada akal, yang wajib atas kita berpegang. Nabi bersifat dengan sidik dan amanah. Rasul bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kita ambil dulu permulaan. Kita nak bicara berkaitan dengan sifat yang wajib pada akal. Bagi Rasul ke, bagi Nabi ke, ini kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, sebagaimana kita mengetahui dan berpegang akan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala, itu secara tafsil, secara terperinci. Jangan lupalah kita bicara di awal kitab Fatih Faridah dahulu, secara terperinci, kemudian secara ijmal, secara satunya tafsir, satunya ijmal. Dia ni mana istilah ilmu yang tak payah terjemah lah, kita kata kok. Jadi kita mula dengan ijmal. Ijmal secara, kalau Tunku sebutlah, dia kata secara borong. Mana apa secara borong ni? Secara kasar gitu. Secara kasar, secara ringkas gitu. Tafsil secara terperinci, secara detail. Dia gitu. Jadi kita kena ingat, satu ijmal, satu tafsil. Yang bicara sekarang berkaitan dengan sifat Rasulnya 4, kemudian sifat Nabinya 2, adalah secara tafsil. Sebagaimana sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita, orang yang mukallaf, yang balik, kita berakal, mengetahui hak 20 tu secara tafsil. Secara ijmalnya dalam kitab Fatih Faridah, hak sifat Allahnya terdahulu secara ijmal. Mana dahulu? Di muka surat 9. Tetapi hak ni hak sifat bagi Allah ni, hak di muka surat 9. Surat 9, hak baris yang ke-5 daripada atas tu. Tajuk dia di garisan tu, sifat kesempurnaan. Tu tajuk dia, sifat kesempurnaan. Saya bacalah ni. Wajib bagi Allah. Wajib bagi ni wajib pada akal lah. Wajib bagi Allah Ta'ala. Jangan faham wajib bagi Allah, Allah jatuh wajib. Bukan. Kalau kita kan wajib bagi kita kena buat begian. Dia ginilah. Ni kaedah. Pada kaedah. Tapi kaedah dia panggil aghlabiyah. Aghlabiyah ni kaedah yang kebiasaan. Tetapi menyalahi kaedah tak salah pun. Cuma kaedah yang kebiasaan. Jadi kaedah ni, kalau wajib kemudian bagi, wajib pada adalah wajib akal. Ada itu kaedah dia. Jadi kita tadi tajuknya wajib bagi Rasul 4 perkara. Wajib bagi mana? Wajib pada akal. Macam yang saya baca tadi, masa saya baca saat ni 9 tu, wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kesempurnaan. Wajib bagi. Mana apa ni? Wajib pada akal. Adapun kalau kata wajib atas, wajib atas, wajib atas, kalau contoh dalam Fatih Faridah ni, muka surat 8 tu, baris yang kedua daripada atas tu, tajuk dia mengetahui dalil. Muka 8, baris kedua daripada atas tu,
wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang. Mana ni? Iaitu yang pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Tengok tu. Mula-mula atas tu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Di bawah tu nombor 1, dalil wajib bagi Allah. Jadi wajib atas satu, wajib bagi satu. Wajib atas, wajib syarak. Jadi wajib atas mukallaf mengetahui dalil, mana wajib pada syarak sebagai wajib aini. Jadi wajib syarak ni ada wajib aini, ada wajib kifai. Wajib aini ni wajib fardu ain. Wajib kifai ni wajib fardu kifayah. Tapi kaedahnya kalau kata wajib atas syarak, wajib pada syarak. Kalau wajib bagi, wajib pada aklan, wajib pada akal dia panggil. Kena ingat kaedah ni. Tapi kalau wajib bagi, kena wajib syarak. Panggil apa ni? Kaedah hanya aghlabiyah. Aghlabiyah ni golek-golek gitu. Kalau sebalik salah ke? Tak salah. Badan. Jadi kalau sebut kata wajib atas, wajib pada syarak. Wajib pada syarak tu lah. Buat boleh pahala, tinggal dosa. Itu wajib syarak. Tapi kalau wajib syarak pegangan, kena lain pula. Wajib syarak pegangan, hak usul dianya, wajib pada syarak berpegang Allah ada. Itu contohnya. Itu wajib pada syarak tu. Wajib pada syarak berpegang Allah ada. Wajib syarak ni makna kalau berpegang boleh pahala, kalau tidak berpegang berdosa. Mana wajib pada syarak atas kita mukallaf berpegang Allah ada. Mana apa di situ? Mana berpegang boleh pahala, tidak berpegang bukan kata setakat berdosa, tidak sah iman. Sebab tu wajib syarak pada pegangan. Tapi panggil wajib syarak jugalah. Mana panggil wajib syarak juga. Mana apa ni? Berpegang Allah ada, boleh pahala. Tidak berpegang Allah ada, bukan setakat berdosa, tidak sah iman. Kemudian wajib syarak pada pegangan ni bukan setakat boleh pahala, sebesar-besar pahala. Mana apa? Sebesar-besar pahala. Wajib syarak sembahyang 5 waktu itu sebesar-besar pahala hak amal zahir. Sebesar-besar pahala hak amal zahir. Tapi hak paling besar sekali pahala adalah pahala pegangan. Berpegang wajib pada syarak, bukan kata berpegang tu pahala, sebesar-besar pahala. Tidak berpegang bukan setakat berdosa, tidak sah iman. Kalau semayang ni, semayang sebesar-besar pahala, amalan zahir. Tinggal semayang sebesar-besar dosa, tapi tak batal agama, tak jadi kafir. Puasa wajib syarak, berpuasa sebesar-besar pahala, tak zahir lah, selepas ada pahala semayang. Tinggal puasa dosa yang besar, tapi kafir ke tak? Tak. Itu hak wajib syarak pada hak dipanggil furud agama. Kita biasa dengar lah wajib syarak ni. Ada kan? Macam gini lah. Contohnya taubah wajib. Taubah wajib. Kita ni baru hujan, suara ni habis jam ni. Masa hujan, suara habis putus jam. Tinggal suara tu semua jam dia kata. Tak, angkat suara tinggi. Wajib taubah contohnya. Wajib syarak bagi tu. Kalau taubah boleh pahala wajib. Tidak bertaubah berdosa, tapi tak jadi batal tak. Tidak sama dengan wajib syarak pegangan tu. Bagaimana kita kata wajib pada syarak. Tapi kita bicara bab fiqh, kita bicara bab tasawuf, sebut kata wajib syarak kata dah. Ada kan? Dalam fiqh, dalam tasawuf sebut kata wajib. Waktu wajib syarak kata dah, ada wajib akal tu. Tapi kita bicara dalam kaedah sifat 20 ni
ada wajib pada syarak dan ada wajib pada akad. Kemudian ada kitab Hati Baridah ni dahulu diletakkanlah apa dia wajib pada akad dan apa dia wajib pada syarak. Di muka surat 7 dia datangkan wajib dua makna. Pertama wajib pada syarak di muka 7. Oh, dia macam untuk balik kitab kita. Itu baik kelapang daripada atas. Sebab dia punya tajuk besar garisan tu kan. Wajib dua makna. Wajib ada dua. Yang pertama wajib pada syarak. Yang kedua di bawah tu wajib pada akad. Ini kita dalam kaedah sifat 20 ni. Kalau dalam bab kaedah tasawuf sebut kita wajib pada syarak lah. Ada ni. Ini kita dalam pembicaraan kaedah sifat 20 ni wajib ada dua. Wajib syarak dengan wajib akad. Wajib syarak iaitu barang yang perkara yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkan dia. Diseksa ni pada meninggalkan dia ni seksa neraka lah. Tapi kalau lah yang ditinggal itu wajib syarak furud agama fiqh tasawuf, seksa neraka yang tidak berkekalan. Kalau tinggal wajib syarak pada pegangan, jatuh kafir, diseksa neraka yang berkekalan. Ini tidak beza dia. Itu wajib syarak, wajib akal di bawah tu. Yang kedua wajib pada akal, iaitu barang yang tentu adanya pada seluruh akal kita dan tidak menggunakan akal kita akan ketiadaannya. Kita pilih dengan akal. Wujud Allah tentu sungguh. Tak ada Allah, akal tak boleh terima. Tak ada Allah ni langit bumi besar ni. Kalau tak ada Allah, tak ada Tuhan siapa nak buat. Itu wajib pada akal dia panggil. Macam kalau sifat sidik, maknanya suluh ke akal, Nabi Rasul ni pilihan Allah. Pilihan Allah. Tentulah Nabi Rasul ni benar. Akal tak terima Allah pergi pilih ganti Nabi Rasul walaupun dusta. Akal tak terima. Jadi wajib pada akal, Nabi Rasul bersifat dengan benar. Mustahil pada akal, Nabi Rasul bersifat dengan kazib dusta. Ini bukan wajib pada akal. Dia wajib syarak, wajib akal ni. Wajib syarak ni undang-undang agama yang menyatakan wajib. Wajib pada syarak. Syarak syariat ni undang-undang agama, peraturan agama. Ada syarak syariat dia panggil. Kenapa undang-undang agama? Syariat, syarak. Makna yang meletakkan wajib ni agama yang meletakkan. Siapa tuan ni? Tuan undang-undang ni. Dia panggil syariat, dia panggil. Syariat ni tuan ni. Tuan dia ni Allah Ta'ala. Itu dia panggil tuan yang hakiki. Syariat hakikinya Allah. Syariat majazinya Nabi. Jadi Nabi ini sebagai utusan, boleh tak kita panggil undang-undang Nabi? Undang-undang Nabi, boleh? Tapi majazinya. Sebab bukan agama Nabi, bukan undang-undang Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, utusan yang bawa agama, yang bawa undang-undang agama. Agama ni agama daripada Allah Ta'ala. Undang-undang ni daripada Allah Ta'ala. Nabi kita Rasul sahaja. Tapi boleh kata juga kok Nabi tu. Ada kok Nabi. Agama Nabi, syariat Nabi. Ada hukum syarak kok Nabi boleh kata. Tapi bukan hakiki. Dia panggil majazi. Tetaplah. Dan Nabi kita bawa agama, tetap agama Nabi lah. Dan undang-undang ni, undang-undang syariah ni wajib ke apa ke Nabi bawa, kita panggil hukum Nabi lah. Undang-undang Nabi. Nabi kita ni Rasul, utusan yang ditugaskan untuk bawa agama.
Jadi tugas kita betul bawa undang-undang agama syariat, bukan agama Nabi, bukan syariat Nabi. Dan agama siapa? Agama Allah Ta'ala. Undang-undang siapa? Undang-undang Allah Ta'ala. Jadi Tuhan itu Allah, Tuhan yang hakiki. Dipanggil syariat hakiki. Syariat majazi Nabi. Ada salah tak? Ada kata agama Nabi ke syariat Nabi ke. Ini hukum syariat Nabi ni. Ini Nabi Rasul ni. Utusan yang bagus je. Tak boleh kata. Tapi majazi dia panggil, bukan hakiki. Ini istilah biasa berbulan-bulan. Ijma' tafsir. Hakiki, majazi. Ini kan. Contoh yang saya biasa ulangnya, bercakap kita tu. Bercakap. Kita bercakap kan kita berkata kan. Kita bercakap kan asbab berkata kan. Ada. Tak buka elektrik. Spekar tak bunyi. Kipas besar tak bergerak. Buka spekar pun buka kunci. Buka kunci, buka spekar, suara pun bunyi kuat. Kipas pun boleh boleh jalan. Sebab apa? Sebab buka dah perkara itu. Elektrik tu buka dah. Elektrik tu buka dah. Kata-kata elektrik ya? Kenapa suara jadi kuat? Suara jadi kuat kan? Sebab pakai spekar. Spekar ni bukan. Yang menguatkan suara ni spekar. Yang menguatkan suara ni kotak-kotak. Tu kata elektrik, kata spekar. Ada kipas buruk dah. Tahulah sejuk. Tidak mana. Tak apa kipas yang besar tu boleh sejuk kan? Kotak-kotak. Tu kata kipas. Dia panggil apa? Majazi. Letak dia tak salah. Dia panggil apa? Isnad majaziyun dia panggil. Mana tu isnad majaziyun? Salah kepada asbab hanya majazi. Letak saja. Isnad hakiki salah sungguh kotak-kotak. Dia tak lari dah. Tu hakiki yang Allah Ta'ala kata. Satunya hakiki, satunya majazi. Jadi kita dia cakap asbab adalah cakap majaz dia panggil. Bukan cakap hakiki. Cakap hakiki Allah Ta'ala. Itu cakap hakiki. Tak ada salah cakap majazi itu. Waktu saya biasa duduk ulang sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Kenapa timbul di tengah kita dahulu sampai sekarang terkesan masih lagi ada. Sekarang kesan masih lagi ada. Dan saya mengajar ni belah-belah tahun ni ramah sangatlah tipu orang tu. Yang mana cakap asbab itu kapi dan ke kawan dia. Cakap asbab ni minta Tuhan kapi. Dia ngaji mana? Tiba-tiba ada satu guru. Kenapa guru ada semua tu? Betul pun tak? Salah sangat-sangat. Ada salah biasa-biasa. Ini salah sangat-sangat menyebabkan mengkafirkan orang mukmin. Orang mukmin yang hanya bercakap asbab. Mengkafirkan orang mukmin ni, man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu akan balik ke dia. Dia jadi murtad. Ada yang bilang. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu dosa dengan anak Adam pada perkara agama. Kena minta maaf salah-salah. Orang yang pernah kamu kafirkan, orang yang pernah kamu murtadkan. Jadi belajar begitu, salah guru salah sangat. Tapi dia gitu, tak belajar. Bila tak belajar, akal. Dalam kitab kan, barang siapa berpegang. Mana pun, perkara berlaku secara semula jadi. Elektrik lah yang menjadikan spekar berfungsi, kipas berfungsi. Spekar lah yang menjadikan suara kuat. Kipas yang berfungsi lah menjadikan kita disejuk tak panas. Padahal kalau berpegang secara topik ini semula jadi tidak berkait dengan Putra iradah Allah, tapi ijma' ulama. Kita bicara dulu dalam dunia sifat iradah. Kita budaya ini berpegang duduk di mana? Duduk di iman, hati.
Nak tahu mana dia pegang? Dia cakap di mulut. Dia pegang api dah. Dia kau begitu. Bercakap di mulut ni, cakap bukan laptop. Mana bukan laptop? Cakap sukarela ni kan? Dia keluar kata elektrik kan? Ada ni speaker lah, kipas lah. Tapi ya. Sebab apa? Sebab dia bercakap itulah pegangan dia. Allah kata. Salok sangat-sangat. Menyebabkan orang yang mengkafir tadi, dia jatuh kafir. Kalau dia mati sebelum sempat bertaubat, kekal ada neraka dia je. Berat kata salam-salam ni. Lepas tu saya pernah banyak dulu waktu cakap sebab orang kafir, tu guru pelik. Apa dulu? Dia cakap apa ni? Waktu kan dia cakap apa ni? Tu kan? Allah lah. Oh, tak ingat nak makan. Apa lapor bukan tak makan? Dia, kalau dia mengkapi, orang ancur cakap sebab tu kapi. Dia cakap tak sebab. Semua dia cakap sebab lagi ni. Orang mengajar orang mengkapi kau orang tu, dia cakap sebab juga. Anak murid dia mengkapi kau cakap sebab. Cuma masa dia cakap juga. Terutama sekali kalau cakap obat. Oh, cakap obat ni. Cakap obat siap. Telah penedo ke hilang ni pun habis dulu. Tapi masalah masih dia sakit, obat tu, obat ni, obat tu, obat ni. Tak ada Tuhan pun dia cakap. Kau mencapai kau orang ni. Dia mencapai kau orang belum cakap sebab tak mesti dia buat obat. Sampai masa dia bercakap sendiri, sampai masa dia sakit, dia cakap apa? Saya gobak situ, gobak sini, gobak ni, obat ni jadi bagus, obat ni cakap. Tak tahu apa, tak tahu. Tapi kalau dia cakap sebelum ni, dia bukan habis. Oh, minta sesat sangat. Masyhur lah dulu ada doktor kambing kata kau. Itu pun doktor cakap apa dia? Kau tak pada? Dia pun doktor, ada doktor cakap kau tak pada. Kata? Doktor cakap macam mana? Oh, kena obat ni tak cukup tu, ni kena tambah tu, ni kena tukar obat, ni kena tambah antibiotik. Kamu ni mata bisa ke ni? Obat saya beri ni power dog yang boleh ke ni? Kenapa jadi tak sembuh ni? Awak mata bisa ke? Kita cakap malam tu. Satu kisah tu dia kata, dia mengkapikan doktor. Dia cakap di masjid, di halaman masjid. Dia jadi klinik, doktor cakap, doktor cakap macam mana? Saya mengkapi lah doktor. Senyap doktor dia kata. Hebat dia mengkapi kawan ni. Bangga dia mengkapikan. Doktor tu senyap. Kalau doktor roti, tadi pun lalu dok. Di hospital bahagian tak siuman. Suruh ikat, suruh burung. Mari doktor, waktu mengkapikan doktor. Tuan-tuan, mau lah. Tak doktor tu lagu, kali berkah dan juga. Pergi syuting. Oh, mari sini mengkapi kau orang. Bukan gimana biasanya? Doktor roti. Senyap doktor. Dia kata, oh saya kapi kan senyap doktor. Bangga ni. Pas saya mengajar tu dulu satu-satu Allah kata, dah macam mana saya ustaz ini. Berkabah dengan Allah, kamu kena minta maaf orang. Lepas tu dosa yang ada. Nak berkabah bukan hanya minta ampun dengan Allah. Kena minta maaf orang. Oleh kata, ini cerita dia sendiri lah. Kalau saya pergi mana-mana tempat, dia kata, tempat tak macam senyap. Ada. Orang tengok bersembang, kacau kan. Mari jaya haji ni, orang senyap. Ada. Sebab apa? Mari dah. Cakap malam kita pernah kapi pagi ni kan. Ada. Senyap orang lain nak cakap. Sebab apa? Dia mudah mengkapi kau kan. Cakap. Mungkin ada Tuhan betul ni. Asbab kata kapi. Orang pun tak mengaji. Dia seorang dia mengaji. Subuh kali kita, maghrib kali kita di tempat orang ajar salam. Kalau tak belajar. Jadi orang yang dikapikan rasa macam betul juga. Ayah ni dia belajar. Dia belajar itu salam. Belajar itu salam. Salah sangat. Hati orang Ustaz itu semua orang mengajar ini mati tu. Bila semua orang supaya dia tidak bertambah dosa. Bila mati ke orang mengajar, orang yang belajar dia mengkali mengkapi kau kan, dia boleh dosa lah sebab dia ajar. Dia
kita tahu kena supaya orang belajar di sana, di belajar salon. Supaya orang belajar salon ni tak terpanjang dosa. Dia panggil cakap Islam majazi. Saya tanya orang reply. Kenapa? Dia tak cakap asbab ke? Apa cakap asbab apa ke? Dia tak cakap asbab. Macam buat kereta kan? Buat kereta kan? Minyak nak habis dah, kena isi minyak. Mampu tu majalah. Berapa minyak boleh menggerakkan kereta? Kau tak pandai kan? Kau cakap minyak, cakap asbab. Kan? Tayar kan tu, dia pang tayar. Oh tayar jadi molek. Apa? Pang untuk boleh mengkeraskan tayar. Angin kan? Angin boleh mengkeraskan tayar. Oh, kau tak pandai. Tu cakap pang, cakap angin tu. Asbab. Dia bagi isnad majazi dia bagi. Satu hakiki, satu majazi. Kena punya istilah. Tadi ijma' dengan tafsir dia ingat. Jadi syar'i hakiki Allah. Syar'i majazi Nabi. Jadi apa kata wajib pada syar'i ni? Wajib yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul lah kita buku. Allah dan Rasul dulu. Allah hakiki, Rasul majazi. Wajib pada syara' kewajipan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Wajib pada akal, wajib ni mestilah dalam bahasa Melayu kita mesti. Letak kata mesti ni mengikut suluhan akal. Ya, suluhan akal. Suluh pada suluh fikir tu lah. Kita tak guna perkataan suluhan akal. Sebab kita ni suluhan akal. Wajib pada akal itu barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita. Suluhan akal. Kita suluhan akal kita ada Allah mesti. Wajib ada Allah. Tak ada Allah tak boleh akal. Mustahil. Kita suluhan akal benar Nabi Rasul ni mesti. Itu wajib pada akal. Nabi Rasul dusta. Akal tak terima. Mustahil Nabi Rasul dusta. Atau hukum akal dia bagi. Jadi kita ingatlah dalam bicara fiqh, bicara tasawuf sebut kata wajib syarat. Ini kita bicara dalam kitab Tauhid Kibarul Ulum sebut kata wajib, ada wajib akal, ada wajib syarat. Wajib syarat pegangan imam kita lah. Wajib akal ni sebab kita nak berpegang dengan satu-satu pegangan, kita suluh mengikut suluhan akal. Tapi nak kenal orang kata wajibnya wajib syarat, nak kenal orang kata wajibnya wajib akal, dia kena sebut ke wajib syarat, dia kena sebut ke wajib akal, tak payah. Nak kenalnya macam mana? Wajib atas tiap-tiap, bukan wajib atas. Wajib akal ada tak? Wajib syarat. Betul? Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Itu wajib pada akal. Wajib bagi Rasul 4 perkara 4 sifat. Wajib bagi Rasul. Wajib akal. Wajib bagi, wajib pada adalah wajib akal. Boleh masuk pelepang itu. Bolong itu kan. Kena tentang sikit. Jadi penjarakan tak? Penjarakan. Jangan berapa? 1,000, 2,000. 10,000. Kalau 10,000 air kau 10,000 kedai kedai 10,000 berapa salah tak tahu. Penjarakan jagalah 1,000. 1,000 lah 10,000. Jadi wajib bagi itu wajib pada akal. Jadi waktu surat semidang tadi itu bagi yang ke-6 daripada atas itu wajib bagi Allah Ta'ala, wajib pada akal sekalian sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang patut, yang selayaknya dengan zat Allah yang maha mulia.
Hak ni kita wajib berpegang secara ijmal dibagi. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wajib pada akal. Allah Tuhan yang Esa. Akal kita ni dah mestilah Tuhan yang Esa ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tuhan yang Esa mestilah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Lainlah kalau Tuhan ada dua tiga. Kalau Tuhan ada dua tiga, satu Tuhan dia hebatlah dari satu perkara. Tuhan yang kedua hebat pada satu perkara lain. Maknanya satu Tuhan ada dia punya kekurangan. Satu Tuhan lain ada dia punya kekurangan. Tapi masing-masing ada kelebihan mereka. Dia pun pakar. Pakar. Tapi kalau pakar pun bomo juga lama-lama. Kedua Tuhan ni. Tapi di situ kita bikin itu orang cakap. Jadi Allah Tuhan yang Esa. Bila Allah Tuhan yang Esa, pastilah Tuhan yang Esa yang satu ni bersifat dengan sifat kesempurnaan di akal kita. Pastilah Tuhan yang Esa ni maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Ini akal. Syaratnya pun kita pun berpegang di akidah kita. Itu syarat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita berpegang di akidah kita sebagai wajib syarat, hukum syarat. Allah Ta'ala maha suci daripada sifat kekurangan. Itu kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Secara ijmal. Kemudian barulah dia pergi di bawah tu, maksud 9 tu, secara tafsirnya 13 sifat ataupun 20 sifat. Hak ni hak berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Sifat 20 itu secara tafsir. Secara tafsir ni sifat wujud kena faham oleh. Titik-titik kena perhalusi. Sifat idah kena faham oleh. Sifat baqa kena faham oleh. Sifat mukhalafatuhu ta'ala ila hawa kena faham oleh. Ini bukan kapalan, ini bukan kapalan. Ini kena titik satu-satu 20 sifat. Bagaimana secara tafsir 20. Sifat Allah 20 ke? Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Betul tu berpegang macam mana? Berpegang secara ijmal, secara ringkas. Sama dengan bicara sifat Rasul. Tapi dalam bicara sifat Rasul ni secara ijmal tidak didatangkan. Kita ingatkan masa kita bicara rukun iman terdahulu. Beriman dengan sekalian malaikat. Itu secara ijmal. Secara tafsir beriman dengan malaikat 10 tu. Kemudian beriman dengan malaikat hafal arsy yang bernama Araf. Beriman dengan malaikat hafazah. Ini beriman secara tafsir. Jibril malaikat, Mikail malaikat hamba Allah. Ini kata satu-satu. Malaikat hafalatul arsy yang bernama Araf. Ini adalah malaikat Allah, hamba Allah. Ini cara tafsir. Tapi malaikat banyak tu juga. Malaikatlah makhluk Allah yang paling besar. Malaikatlah makhluk Allah yang paling banyak. Berapa jumlah bilangan malaikat hanya Allah yang mengetahui. Kesemua banyak-banyak tu kita beriman kata mereka adalah ibadullah, hamba Allah yang suci, yang terpelihara daripada melakukan kesalahan. Kita beriman secara ijmal. Beriman dengan sekalian kita banyak satu pokok semua sekali. Dan kenapa Taurat, Injil, Zabur dan Quran itu tak tafsir? Tapi kitab yang diturunkan oleh Allah bukan 4. Semua mengatakan 104 buah. Semua mengatakan 114 buah. Semua mengatakan jangan letak jumlah cuma banyak. Jumlah serah kepada Allah. Jangan letaklah setakat 104 ke. Jangan letaklah setakat 114 ke. Banyak sudah. Itu secara iman. Beriman sekalian Rasul. Itu dah apa Rasul 5 je. Hal 5 tu wajib beriman secara seorang-seorang.
kena seorang. Itu tafsil dia bagi. Apabila didatangkan dan nanti hafalah. Didatangkan. Lu ni di sini dah Rasulullah. Ada dia. Ini dia di sini dah Rasulullah. Kita kenal dah, kita beriman. Mereka Rasulullah. Syuaib Rasulullah. Zulkifli Rasulullah. Ada di sini dah. Bagaimana ni? Beriman secara tafsir. Seorang. Kalau 25 ni, kena kenal seorang. Kalau Rasul 25 ke? Rasul ramah. Kalau ramah tu, kita beriman secara ijman. Ramah Nabi Rasul yang dipilih, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara borong dia bagi, secara umum bagi kita lah. Kalau beriman kita kan beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul, sekalian. Bukan malaikat waktu 10 tu, bukan. Hanya waktu, bukan hanya kitab ni, Taurat, Injil, Zabur dan Quran, bukan. Bukan hanya Rasul 5 saja kita beriman, bukan. Sekalian secara ijman. Kita ni ialah ijman tafsir itu mungkin kita dah pandang sebut sama-sama, tapi itulah pegangan kita itu macam mana. Kita beriman malaikat yang 10 tu je. Kita ada 40 je. Rasul ada 25 je. Itu kita beriman. Betul? Beriman banyak malaikat. Atau apa bilang dulu? Atau malaikat Hamalatul Arsy, malaikat Hafazah, yang kejadian ada. Apa? Bilang waktu je. Dia kata banyak. Waktu secara satu-satu. Kalau banyak tu secara hikmat. Nak tahu itulah anda. Tapi akidah kita macam mana? Tak akidah kita Rasul 25 ni. Rasul mana? 313 Rasul. 100 ribu orang Nabi. Kita memang sekalian kan? Berikan macam mana? Hikmat. Kita dah jawab hikmat dalam anda. Itulah dia itu tauhid ni. Dia bukan bergantung kepada pada jawab. Jadi faham kan? Cuma kalau pada jawab tu apa? Takut jugalah, takut. Tak pada jawab, sudah takut dah tak pegang, takut begitu. Tapi kalau kita duduk dengar semua ni, hanya tak pada jawab, tapi kita takut dah kita pegang itu kan. Cukup tu iman. Kalau belajar surga cukup gitu. Bukan begitu. Kalau buat ujian suruh macam mana? Boleh jawab kita? Buat ujian boleh jangan beritahu apa-apa. Apa ada perempuan yang ada kata ada pengen seseorang free pula jawab soalan. Jadi kalau kita bicara sekarang dah sifat yang wajib bagi Rasul 4 sifat. Saya sebut tadi orang Nabi 2 sifat. Wajib bagi dia, wajib pada adat. Dia Nabi Rasul ni pilihan Allah. Nabi Rasul adalah pilihan Allah. Bukan dapat dengan minta, bukan dapat dengan usaha, tidak. Bukan kata seseorang Nabi, seseorang Rasul dia sentiasa berdoa kepada Allah supaya dilantik jadi Nabi dan Rasul. Bukan kata Nabi Rasul ni dia usaha buat sebab beribadah tinggi akhirnya ramah-ramah mana tinggi tanpa ambil dia Rasul, tidak. Nabi Rasul tak dapat dengan mohon doa, Nabi Rasul tak dapat dengan usaha. Adapun menjadi awliya itu dapat dengan usaha. Ada yang kuat tarik menjadi awliya kalau usaha dia tak banyak. Ada yang usaha beribadah asal yang dia tak sampai, sebab dia nak jadi wali. Allah tu. Itu syariat tak salah dia jadi wali. Sebab penyucian rohani dia tak ada. Jadi cara lain punya. Tapi asalnya nak jadi wali dia lama-lama tak ada wali. Kan Allah redha Allah ibadah usaha dia ni. Akhirnya kau angkat dia maqam aulia. Dia dapat usaha. Dapat usaha. Memang usaha dia bermulanya bertujuan menjadi wali itu salah. Salah ni disebut perjalanan ketinggian dalam agama. Disebut kita hukum syariat ni tak ada salahnya.
Apa kuat ibadat? Kalau dia wali hijau, tak apa, yakin pun tak apa lah. Tak tahu. Boleh pahala juga. Tapi tak kena makam lah. Sebab apa? Tak seorang lagi. Nak naik makam macam mana? Tapi di sebuah syariat tak ada salah kan? Nak jadi wali ke, nak jadi tuk keramat ke, kena tuk keramat. Tuk keramat, bukan makan pagi tu. Waktu makan keramat lah tu. Nak jadi tuk keramat kan? Nak jadi biar duduk masing lah. Macam-macam lah. Niat seorang betul salah tau. Salah di sebuah perjalanan lah. Di sebuah kita dah salah. Kenapa sebagai Tuhan? Buat rezeki. Nak situ. Kenapa baca surah Waqiah? Buat rezeki. Kenapa baca surah An-Nas? Nak menghindar penyakit waswas. Bukan nak berita Allah gitu. Itu di sebuah syariat ikhlas dia bagi. Bukan setakat kata wa amal nak dapat tu ni. Dia wa amal kenapa? Kenapa kamu bayar zakat? Bukan nak pahala pun. Nak selamat daripada harta lain hari. Dia gitu. Dah. Dia bayar zakat bukan nak pahala. Bukan nak syurga. Rendah lagi tujuan dia. Nak pahala syurga tu tinggi tau. Dia sebuah syariat kita lah. Tapi dia bukan nak pahala nak syurga. Dia nak selamat harta-harta yang lain daripada tuan kali. Mana apa situ? Dia nak selamat harta dunia, bukan nak selamat hari akhirat. Orang nak pahala nak syurga kan nak selamat akhirat. Bila banyak pahala, selamat akhirat. Ada tak dia tak fikir akhirat, dia fikir dunia. Dia bayar zakat, fikir dia dunia. Apa dunia? Nak selamat harta benda yang lain. Hukum syariahnya ikhlas lagi, ikhlas paling rendah. Tapi ikhlas lagi, lebih pahala lagi ni. Ada. Jadi kalau kata dia wa'amah nak jadi wali ke apa ke, tu boleh pahala lagi lah. Tapi nak cerita sampai satu peringkat tingginya amalan dia, Tuhan pun angkat darajat awliya atau dapat usaha wali-wali. Nabi Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memilih, Allah yang Maha mengetahui memilih, manusia yang macam mana yang Allah pilih? Bukan manusia yang berdoa, bukan manusia yang berusaha untuk jadi Nabi Rasul. Allah pilih. Allah pilih manusia macam mana? Ni kita suruh berakal. Ada disuruh tidak berakal. Apabila Nabi Rasul ni Allah pilih, akal kita suruh ke akal. Manusia yang macam mana? Manusia yang paling sempurna di sebuah seorang manusia. Paling sempurna lah. Ini pilihan Allah. Kalau Allah pilih hok kurang, jatuh kurang, Allah tak ada. Ini pilih manusia yang kurang. Pastilah Nabi Rasul yang terpilih ni di kalangan manusia yang sempurna. Kan kita suruh akal. Itulah yang kita berpegang. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna di sebuah seorang manusia kerana Allah yang pilih. Ini kita pegang dengan akidah kita secara ijmal. Orang pergi kepada sifat Rasul 4, sifat Nabi 2, itu secara tafsir. Ada. Sempurna Nabi Rasul ni bukan sempurna pada sifat saja. Sempurna pada tubuh badan. Sempurna pada keturunan. Nabi Rasul. Tidak ada Nabi Rasul yang cacat, tidak ada. Ada. Tidak ada Nabi Rasul yang cacat. Tidak ada Nabi Rasul yang bodoh, yang tak hisab, tak ada. Maknanya sempurna di semua seorang manusia sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Allah bersifat dengan sifat kesempurna itu sifat Tuhan lain. Nabi Rasul manusia yang sempurna di sebuah manusia. Nabi Rasul bukan Tuhan. Sempurna segala segi. Maka kalau sifat sempurna pada Nabi Rasul, waktu kita pegang secara iman. Itu macam mana kita? Dia memang berpegang Nabi Rasul pilihan Allah. Bila kita berpegang Nabi Rasul pilihan Allah, pilih manusia macam mana? Pastilah Allah pilih manusia yang sempurna. Kita
pun perkataan tadi kita suruh akal. Nilai akal. Bila kita nilai akal, Allah memilih Nabi Rasul, pastilah Nabi Rasul yang sempurna. Allah tidak akan pilih Nabi Rasul manusia yang kurang. Ini bukan akal. Bukan syarat. Ini bukan yang akidah kita. Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah bersifat dengan sifat sempurna di sebuah seorang manusia. Sesahak secara ijma. Secara detail pulaknya. Secara detailnya dua lah 4 sifat bagi Rasul, 2 sifat bagi Nabi. Bagi Rasul sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bagi Nabi sidik dan amanah. Tabligh Nabi tidak menyampaikan. Nabi hanya beribadah sendiri. Yang menyampaikan adalah Rasul. Rasul yang menyampaikan. Nabi tidak menyampaikan. Kita kena beza Nabi dengan Rasul. Dia tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Nabi tidak seperti Rasul. Begitu maklumlah. Nabi ramai 124,000. 124,000. Daripada 124,000 Nabi ni, Allah Ta'ala pilih pangkat nubuah, pangkat kenabian. Daripada 124,000 dia lah Tuhan angkat sepangkat lagi. Tadi pangkat nubuah, pangkat kenabian. Pangkat nubuah dan pangkat kenabian. Mana Tuhan pilih? 124,000. Daripada 124,000 ni Allah angkat satu darjah lagi. Dipanggil pangkat risalah kerasulan. Pangkat risalah, pangkat kerasulan. Mana Allah angkat setara lagi ni 313 orang. Jadi 313 Rasul dan juga asalnya Nabi. Jadi Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi ramai-ramai ni, ramai Nabi tak naik pangkat Rasul. Dah kita nak kira-kira. Ini cerita-cerita asas-asas ni. Nabi, Rasul. Rasul pasti Nabi. Nabi ramai setakat Nabi tak naik pangkat risalah, tak naik pangkat kerasulan. Nabi itu tuan dia, tubuh itu tuan dia Nabi. Pangkatnya pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Rasul itu tuan dia. Pangkatnya risalah, pangkat kerasulan. Jadi hak Nabi ni sidik, amanah, tabligh. Nabi tidak menyampaikan. Dan fatanah pula. Jadi kalau sifat Nabi kita pegang dua sahaja. Sidik, amanah. Tabligh kita maklum Nabi tidak menyampaikan. Pada fatanah. Fatanah. Kalau tidak berpegang Nabi fatanah, Nabi kan berpegang Nabi bodoh. Jangan lupa hak ijma' tu. Kalau kita pegang dari ijma' kan Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan di seorang manusia. Nabi Rasul yang dipilih Allah pastilah tidak bersifat dengan sifat kekurangan di seorang manusia. Dan kalau bodoh tu sifat apa lagi? Sifat kekurangan. Memang mustahil ada bodohnya. Sebab kita berpegang secara iman. Secara ringkas, Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna di seorang manusia. Dia berpegang secara iman, Nabi Rasul pastilah tidak di kalangan manusia yang kurang. Dan kalau bodoh ni tak kurang. Cuma Nabi ni fatanah tu masuk dalam ijma'. Ayat kecil lah. Kenapa fatanah tu masuk dalam ijma'? Sebab Rasul tidak menyampaikan. Rasul tidak menyampaikan. Nabi tidak menyampaikan. Bila Nabi tidak menyampaikan, fatanah tu kita pegang secara ijma' sudahlah. Tak payah, tak wajib nak pegang secara tafsir sebab dia tidak menyampaikan. Berbeza dengan Rasul. Rasul ni sidik, amanah, tabligh. Rasul menyampaikan. Bila Rasul menyampaikan, kena tambah satu lagi, fatanah. Sebab kalau tidak fatanah, macam mana nak menyampaikan? Dia berkait.
kita jangan lupa dalam kaedah Tusaliti kita. Kita masuk lagi sifat Rasul. Sudah? Ya, dan kaedah Tusaliti kita. Kaedah Tusaliti kita. Sifat Rasul dia berapa? Buka dah apa sebab insya-Allah nanti kita baca lagi. Kaedah Tusaliti kita. Berapa sifat Rasul? Saya buka dalam buku. Saya buka dalam buku. Saya bawa ni. Saya bawa gini. Ini dia bawa. Dia apa ni? Okey apa? Kelecak apa? Dicap. Kita pilih pun apa? Lalu pilih apa? Apa? Kelak kan? Jadi, saya tak ada dalam saya ni. Lepas saya nak buka. Kalau saya ada, saya buka. Ada saya. Ada di Ustaz 9. Ada Ustaz 9. Ini bilang ni Ustaz 9. Bagi yang ke sebelah daripada atas. Bagi sebelah atas. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul. Wajib apa tu? Wajib pada. Ingat? Wajib akan. Dia tak ada sikit lah. Wajib bagi, wajib akan. Sebab kita dah letak hati Faridah ni, wajib bagi Rasul 4 perkara. Wajib bagi, wajib akan. Bila tu Saliti kita ni, bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul. Wajib pada pula kan? Jadi bukanlah wajib bagi satu, wajib pada satu, aklan, wajib pada akal. Wajib atas adalah wajib syar'an, wajib pada syarak. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Kita je. Pertama sidik artinya benar, kedua amanah artinya kepercayaan, ketiga tabligh artinya menyampaikan. 3 je. 3. Jadi mana duduknya? Pertama, kita Hidayah Saliki. Hidayah Saliki sama juga. Hidayah Sifiyah sama juga. 3 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Betul? Mana sifat sidik, amanah, tabligh? 3. Mana fatanah? Dia fatanah ni selain daripada kita berpegang secara ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah bersifat yang sifat sempurna. Fatanah sudi itu sempurna lah. Satu lagi ni, fatanah sudah masuk dalam sifat tabligh. Apabila manusia yang sempurna yang dilantik oleh Rasul, yang bersifat sidik amanah tadi, diperintah oleh Allah menyampaikan kepada umat yang bukan umat ini orang sesat sikit-sikit dah lah. Macam orang Mekah Madinah, orang Mekah. Dia kufur lama mana? Hak di Palestin ni, di bumi Palestin ni, Rasul sini berganti daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ni. Nabi Rasul. Hak di Palestin ni, Nabi Rasul. Lama mana Nabi Rasul? Daripada anak cucu Nabi Ishaq. Lama mana? Adapun Nabi Ismail yang diletakkan di Mekah ni, wafatnya Nabi Ismail ada. Kau Palestin itu anak cucu Nabi Ishaq ni juga, Nabi Yaqub, Yusuf ni Nabi. Pada Ismail ada Nabi di bumi Palestin. Sebab tu pada masa itu bumi Palestin adalah bumi yang mana kaumnya kaum yang bertamadun, kaum yang berpendidikan. Sebab apa? Sebab Rasul sini berganti. Di sebelah Mekah Nabi Ismail ni, wafat Nabi Ismail ada. Barulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail. Jadi orang Mekah ni sesat lama mana Mekah? Orang Mekah ni orang yang tidak bertamadun, orang yang tidak berpendidikan, puak jahiliyah, puak jahiliyah. Dia tidak ada tamadun, dia tidak ada pendidikan. Ada pasti.
hak pertama hak berpendidikan. Ini pokok. Nabi pun Allah Taala mengutus Nabi sebagai Rasul. Rasul yang bersifat dengan sidik, Rasul yang bersifat dengan amanah. Diperintahkan menyampaikan, untuk menyampaikan kepada kaum yang jahiliyah serupa ini. Mestilah Rasul tadi bersifat dengan fatanah, boleh menyampaikan. Dia cuti, dia pintar. Jadi fatanah tak payah bilang asing. Fatanah masuk di bawah sifat tabligh. Dan fatanah masuk di dalam ijma' berpegang Nabi Rasul pilihan Allah. Pastilah di kalangan manusia yang sempurna. Ada tidak ada fatanah. Kita masuk kita dulu pula. Allah banyak kata dari cerita makrifah, pengulang agama, makrifah, menuju agama, syaitan itu semula lagi. Nah, ahli tajuk itu dah. Apabila dalam kita hidayah kesekian, sifat rasulnya 3, yang wajib kita berpegang. Macam mana nak cukupkan jumlah 50? Yang kita pegang apa ilmu iman, si bulan iman 50. Kan 50 kan? 50 itu sifat rasul kan? Sekarang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, jadi 41. Berat jumlah terus. Jadi sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4, apa? Harus bagi Rasul 1, 9, 41, campur 9, 50. Ini ada sibian ni. Jadi sifat Rasulnya 3, sidik, amanah, tabligh. Lawannya 3, kurang berapa? Fatanah, baladah, awal fatanah tidak ada. Jadi nak cukup 50 macam mana? 50 juga. Lepas tu disusun macam mana? Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat harus 1. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Ada sifat bagi Allah kan? Lawan harus ada 1 lawan. Harus Allah mengada dan mengada. Lawannya wajib Allah mengada, mustahil Allah mengada atau lawan ini. Jadi harus ada lawan. Jadi orang masuk di bawah la ilaha illallah 42. Kita semua 41. Sifat wajib 20, mustahil 20, satu harus jadi 41. Dia jadi 40. Sebab apa? Harus 1 lawan bagi harus. Itu lawan sifat wajib. Sifat wajib 20, lawan dia 20. Sifat wajib dia lawan. Sifat harus ada lawan juga. Jadi 42. Sifat Rasul 3. Sifat wajib. Sifat mustahil 3. Sifat harus 1. Mana? Harus Rasul bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia. Ada lawan harus. Ada lawan harus. Ada Rasul tidak bersifat dengan sifat manusia. Rasul bersifat dengan sifat Tuhan ke? Rasul bersifat dengan sifat malaikat ke? Itu lawan bersifat harus. Jadi sifat wajib 3, lawan di 3, sifat harus 1, lawan di 1 jadi berapa? 8. 40 campur 8 jadi berapa? 50 juga. Tahu tak? Cerita anak udara ni tak nampak nombor jumlah ni. Dia tu dia buat itu. Jadi kalau kita jumpa sifat Rasul tu 3, kita faham dah fatanah masuk di bawah sifat tabligh. Ada pun sifat Nabi sidik dan fatanah sidik dan amanah. Itu Nabi. Tabligh Nabi tidak diperintahkan menyampaikan. Maka secara tafsir kita tidak wajib berpegang Nabi yang sidik, Nabi yang amanah tadi yang tidak diperintah oleh Allah menyampaikan, kita tak wajib berpegang Nabi bersifat fatanah, tapi kita berpegang Nabi fatanah atas jalan ijma'. Atas jalan ijma', Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna di sifat seorang manusia. Itu ya. Jadi sifat wajib bagi Allah pada akal, sifat wajib bagi Rasul pada akal 4, sifat wajib bagi Nabi 2. Dan Nabi-nya sidik dan amanah. Dia pertama sidik dan sidik benar segala perkataan orang itu.
Dan makna benar itu berbetulan dengan hak sebenar, hak tepat itu benar. Kita cakap benar, tapi yang kita cakap tu sebenarnya salah. Dia bagi dusta. Ada dia nak bagi benar ni, hak kita cakap tu tepat. Kau bagi benar. Ni lah kita cerita benda-benda dunia ni lah. Orang pun tanya maklumat daripada kita. Kita pun jawab berjam-jam. Kalau kita jawab tu tiba-tiba tak betul. Maka dinamakan kita kazib, dusta. Tapi tak berdosa sebab kita tak sengaja. Tapi bagaimana? Pakai dusta, kita jumpa balik titik. Saya tanya awak tadi, awak jawab macam mana? Dia jawab, awak dusta. Betul lah dia dusta. Sebab tak tepat. Tapi dustanya dosa juga. Tak sebab tak sengaja. Tapi kalau kata kita dusta, kerana kita beri maklumat salah, kita jawab macam mana? Aku tak kenal kau aku dah tahu kau. Betul lah. Dia kata aku tak kenal kau, aku kenal kau. Tapi mudah sengaja, tak berdosa. Itu dia. Betul kan? Kan kita? Bila orang kata kita dusta, kan maklumat kita salah, jawab kau ni. Aku dah dusta aku tak kenal kau dusta nampak. Orang panggil apabila cerita itu tidak bertepatan dengan apa yang berlaku. Dia panggil kazib, dusta. Kalau kita tak nawak tu lah. Tapi kan kata kita nawak kerana kita cerita benda yang tak tepat ni, kita nafi dulu tau. Kita tak nawak kan, kita salah boya. Nawak tu tak nawak. Tapi tak sengaja, salah tak bersih. Dia nak panggil benar ni, apa yang disampaikan bertepatan. Jadi apa yang Nabi Rasul sampaikan bertepatan. Dia panggil benar. Kasihnya dia sebaliknya tidak bertepatan dengan apa yang disampaikan. Dan wajib kita nak ikut mereka itu mereka Rasul benar pada dakwah jadi Rasul dan jadi Nabi. Wallah.